Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada para penonton yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama bertemu dalam program Bicara Profesional Pendidikan Negeri Pulau Pinang pada kali ini. Saya Muhammad Akmal bin Ngadiman akan membawa anda meneroka bidang profesional pendidikan yang kita akan mengupas tajuk berkaitan pencetus kejayaan organisasi pendidikan di sekolah, antara peranan dan tanggungjawab. Menurut ahli akademik Miles menyatakan terdapat beberapa faktor yang menentukan kejayaan sesebuah sekolah. Yang pertama, inovasi harus terikat kepada agenda tempatan dan keperluan profil tempatan yang tinggi. Yang kedua, wujud satu faktor pendekatan yang jelas kepada perubahan. Yang ketiga, harus ada pihak yang faham tentang inovasi dan menyokongnya. Dan yang keempat, inovasi mestilah berkualiti tinggi. Manakala seorang lagi tokoh, Fullen, menyatakan terdapat beberapa faktor dalam menentukan kualiti sesebuah pendidikan, iaitu kewujudan inovasi yang berkualiti, jalan masuk ke arah inovasi, sokongan daripada pengurusan dan pentadbiran, sokongan daripada guru, kehadiran ejen-ejen perubahan daripada luar sekolah, faktor masyarakat sekitar, polisi dan kapasiti kesanggupan menyelesaikan masalah di sesebuah sekolah. Bagi merungkai persoalan-persoalan ini dengan lebih mendalam lagi, saya dengan ini memperkenalkan kedua-dua tetamu istimewa kita yang sudah pasti bukan calang-calang orangnya, dan saya pasti dikenali oleh majoriti warga pendidikan di negara kita secara umumnya dan khususnya di Pulau Mutiara, baik dari peringkat sekolah maupun di peringkat pengajian tinggi. Justru itu, mari kita bersama-sama berkenalan dengan panel jemputan kita yang pertama, iaitu Tuan Ismail bin Muhammad Said, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Selamat datang, Tuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Tetamu sekalian, izinkan saya untuk berbicara sedikit berkaitan latar belakang panel jemputan kita yang pertama, iaitu Tuan Ismail bin Muhammad Said. Beliau merupakan seorang yang berpengalaman luas dalam bidang pendidikan. Beliau juga mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pentadbiran dan pengurusan sebagai pengetua di beberapa buah sekolah, dan beliau juga pernah diberi mandat untuk menjadi seorang ketua sektor pembangunan kemanusiaan di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, dan terkini beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan panel jemputan kita yang kedua, iaitu Profesor Madya Dr. Aziah binti Ismail. Selamat datang, Dr. Aziah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton semua. Okey, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang dan sejarah perkhidmatan Dr. Aziah. Okey, beliau merupakan Timbalan Dekan Penyelidikan Inovasi dan Libaksama Industri Komuniti Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Beliau juga merupakan graduan berkelulusan ijazah sarjana muda sastra dengan pendidikan di Universiti Sains Malaysia. Seterusnya, beliau memperolehi ijazah sarjana pendidikan dalam bidang pengurusan dan perancangan dasar pendidikan Universiti Melaya dan melanjutkan pengajian di peringkat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pengurusan dan dasar pendidikan di Universiti Melaya. Beliau juga telah berkhidmat sebagai pensyarah kanan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia dari tahun 2007, dan sepanjang bergelar pensyarah, beliau amat aktif dalam bidang penulisan dan penyelidikan dalam kepimpinan pendidikan. Dan kini beliau telah dilantik sebagai Timbalan Dekan Penyelidikan Inovasi dan Libaksama Industri Komuniti Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Terima kasih Prof. Aziah kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya rasa kedua-dua ahli panel kita sudah bersedia untuk berbual bicara berkaitan tajuk kita pada hari ini, pencetus kejayaan organisasi pendidikan di sekolah, antara peranan dan tanggungjawab. Okey, baik. Soalan saya kepada Tuan Ismail. Bolehkah Tuan berkongsi dengan para penonton kita pada hari ini
berkaitan gambaran dunia pendidikan pada masa kini berbanding dengan zaman tuan semasa bersekolah dahulu. Okay. Silakan tuan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Encik Akmal selaku moderator, Prof. Dr. Ansyah daripada USM, para penonton dalam rancangan bual bicara ini ya. Jadi saya diminta lah untuk melihat perbandingan dalam sistem pendidikan antara sekarang dan dahulu. Perbandingan ni pada saya adalah sesuatu yang sangat subjektif lah. Sebab kalau kita nak membanding sesuatu, kita perlu melihat pada suasana ataupun peristiwa ketika perkara itu berlaku. Jadi tak ada satu orang kata mana yang betul, mana yang salah lah dari sudut perbandingan, kerana ia berbentuk subjektif. Tetapi kita sedia maklum bahawa pendidikan merupakan sesuatu yang berbentuk dinamik. Dia memerlukan perubahan-perubahan kerana suasana politik, suasana ekonomi, suasana sosial berubah-ubah mengikut keadaan dan masa. Dan sebab itulah kalau kita lihat secara umumnya pendidikan di negara kita yang tak berubah, satu ialah dari sudut kita nak membina manusia, apa cara pun itu tak berubah. Sebab di akhirnya nanti kita nak membina insan yang boleh berbakti kepada agama, bangsa dan negara kita. Dan yang kedua ialah perpaduan. Yang ini sejak daripada merdeka sampai sekarang, dia tidak akan berubah. Sebab itulah antara objektif kita dalam sistem pendidikan. Sebab itulah salah satu yang kita lihat, kalau satu masa dulu kita ada kementerian, kita ada JPN dan kita ada sekolah. Dan kita mendapati bahawa banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan sekolah diurus oleh JPN. Dan kuasa baru kita wujudkan, iaitu kita desentralisasikan dengan mewujudkan PPD, di mana PPD ataupun pejabat peringkat daerah akan mengurus sekolah-sekolah di peringkat daerah dia sendiri. Ini antara perubahan dahulu dan sekarang. Dulu tak ada. Dulu semua daripada top. Tapi sekarang ni kita mula decentralisekan. Begitu juga di peringkat sekolah. Satu masa dulu segala hal-hal berkaitan dengan pentadbiran, kurikulum, akademik diurus terus oleh penolong kanan satu. Kadang-kadang dikenali sebagai penolong kanan pentadbiran atau penolong kanan akademik. Tetapi sekarang ni kita wujud satu layer baru, apa dikenali sebagai guru kanan bidang. Jadi guru kanan bidang ni dia diwujudkan untuk mengawal beberapa mata pelajaran di bawah dia. Misalnya bahasa, tak kira lah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, ada seorang yang mengawal. Begitu juga bidang sains sosial, bidang sains dan matematik, bidang teknikal dan vocational. Jadi nampak lebih structured. Taklah segala-galanya tertumpu kepada penolong kanan satu. Ini antara perubahan-perubahan yang kita lihat daripada dulu sampai sekarang. Sekarang ni dunia pendidikan kita lebih terbuka. Kita memberi pelajaran peringkat rendah ni, semua boleh masuk sekolah. Peringkat menengah pun sampai tingkatan 5 boleh belajar. Ini yang lebih terbuka lah. Tetapi dulu tak boleh. Begitu juga kalau dulu segala-galanya base pada exam oriented lah. Peperiksaan itu. Yang penting ialah lulus peperiksaan. Tapi sekarang ni kita lebih terbuka. Peperiksaan ni mungkin di akhir tahun, peringkat SPM bila ada sijil. Tetapi di peringkat biasa ni kita banyak dalam bentuk penilaian, di mana kita menilai dia menguasai atau tidak menguasai. Itu yang paling penting sekali. Tapi sekarang benda-benda itu tak berlaku. Sekarang ni pengajaran abad ke-21, di mana segala-galanya base pada student centered. Student dah diberi kebebasan, diberi kreativiti untuk mereka sendiri menguasai ilmu-ilmu yang ada, elemen-elemen yang ada, dan mereka juga lebih berkomunikasi, boleh berkolaboratif, ada inovasi, kemudian ada aplikasi nilai. Yang paling saya seronok je lah aplikasi nilai lah. Sebab dalam pendidikan ni pada saya, kalau kita nak bagi dari sudut subjek konten ni, insya-Allah boleh. Tapi nilai-nilai ni kalau kita boleh bina lah, kita akan menjadi manusia yang hebat lah. Sebab tu memanusiakan manusia ni ialah satu proses dalam pendidikan.
Jadi saya ceritalah sikit tentang apa yang sistem yang saya alami lah. Okey, jadi terima kasih, itulah secara umumnya Tuan Moderator. Okey, terima kasih Tuan, berkaitan penerangan berkaitan suasana dunia pendidikan antara perbandingan lah zaman kini dan dahulu. So jelas kita nampak memang nampaklah sedikit perubahan mengikut keadaan semasa, keadaan teknologi pada masa kini, kemudahan untuk mendapatkan bahan dengan kemudahan fizikal yang semakin baik. Jadi baiklah, kita terus bergerak kepada Prof Madya, Dr. Aziah. Apabila kita berbicara berkaitan organisasi pendidikan dalam konteks sekolah ni Doktor, pelbagai skop atau tafsiran yang kita dapat baca daripada artikel ataupun jurnal ataupun hasil penyelidikan yang dilaksanakanlah sebelum ni oleh penyelidik kita. Jadi soalan saya, bolehkah Dr. Aziah berkongsi sedikit berkaitan konsep organisasi pendidikan di sekolah? Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Akmal, moderator kita pada sesi bual bicara profesional kita pada hari ini. Okey, yang saya hormati panel gandingan saya yang berusaha Tuan Ismail bin Muhammad Said, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Jabatan Pendidikan Pulau Pinang kerana telah sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu ni sedikit aja, tapi saya cuba untuk kongsikan supaya saya rasa ia dapat memberikan manfaat kepada penonton-penonton khususnya dan seluruh warga pendidik amnya dalam membincangkan tentang tajuk yang diberikan, iaitu pencetus kejayaan organisasi pendidikan antara peranan dan tanggungjawab. Rasa besar tanggungjawab ni nak memupasnya kan. Okey, kita berbalik semula kepada soalan saudara Akmal tadi kepada saya, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan konsep organisasi pendidikan di sekolah. Sebenarnya organisasi pendidikan itu merujuk kepada sekolah. Sekolah adalah organisasi pendidikan. Sebelum saya menghuraikan lebih lanjut tentang konsep organisasi pendidikan itu, saya ingin mengaitkan dengan satu lagi istilah yang sering kita gunakan bersilih ganti dengan konsep dengan istilah organisasi pendidikan, iaitu istilah institusi pendidikan. Okey. Saya percaya ramai yang melihat kedua-dua istilah ini penggunaan dia memberikan maksud yang sama, dan saya juga percaya ramai juga dalam kalangan kita dah sedia maklum bahawa kedua-dua istilah itu sebenarnya memberikan maksud yang berbeza. Okey, saya kupas satu-satu. Saya mulakan dengan huraian berkaitan dengan istilah institusi. Bila kita merujuk sekolah sebagai institusi pendidikan, bermaksud kita merujuk sekolah itu sebagai satu entiti di mana berkumpulnya individu-individu di atas fungsi yang sama, di atas peranan yang sama, di atas hasrat dan niat yang sama, iaitu pendidikan. Okey, sekolah, institusi pendidikan. Institut menginstitusikan individu-individu untuk tujuan pendidikan. Okey, jadi kita boleh tengoklah dalam institusi itu dia ada ciri-ciri pendidikan. Dia ada PDP, dia ada cikgu, dia ada bahan bantu mengajar, dia ada semua kemudahan, dia ada semua sumber yang berkaitan dengan pendidikan. Tetapi bila kita merujuk sekolah sebagai organisasi pendidikan, dia sebenarnya memberikan konotasi yang berbeza. Kenapa? Sebab organisasi pendidikan itu, perkataan organisasi itu merujuk kepada proses untuk mengorganisasikan sumber-sumber dalam institusi itu untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Macam yang disebut oleh Tuan Ismail sebentar tadi, matlamat itu sentiasa berubah. Ini menyebabkan sekolah itu menjadi organisasi yang dinamik. Dia mesti dinamik sebab pengurusannya akan berubah mengikut konteks semasa, mengikut keperluan dan kehendak masyarakat semasa. Jadi, apa yang dikatakan dengan mengorganisasikan sumber-sumber pendidikan, ia melibatkan aspek-aspek seperti proses
kepimpinan, proses perancangan, penetapan strategi supaya dia boleh merealisasikan matlamat yang telah ditetapkan sama ada pada peringkat sekolah ataupun JPN ataupun peringkat KPM. Itu yang kita kaitkan dengan organisasi. Jadi untuk mengaitkan apakah sekolah dikategorikan sebagai organisasi pendidikan, jawapannya ya. Kerana proses-proses mengorganisasi itu ada wujud dalam sekolah. Seperti yang dinyatakan oleh panel yang terdahulu tadi, Tuan Ismail, sekolah dia tak rigid. Sekolah itu bersifat sistem yang terbuka, sistem sosial yang terbuka yang dipengaruhi oleh aspek-aspek perubahan di persekitarannya, sama ada persekitaran dalaman maupun persekitaran luarannya. Jadi kalau kita tengok di sini, sekolah cuba untuk mengorganisasikan semua sumber yang dia ada supaya pencapaian matlamat yang ditetapkan itu tercapai. Okey, matlamat itu tak kiralah dalam peringkat mikro, peringkat meso ataupun peringkat makro. Jadi saya ingin tekankan di sini bahawa untuk menjadi institusi ataupun organisasi yang dapat menjadi feeder kepada keperluan dan kehendak semasa masyarakat, iaitu pada persekitaran luaran sekolah, maka sekolah perlu mengorganisasikan setiap fungsi pengurusan, setiap sumber dia yang dia ada supaya dia dapat cater the needs daripada masyarakat. Saya rasa itu sajalah yang saya boleh kupaskan dari tentang organisasi pendidikan ni, Saudara Akmal. Okey, baik. Terima kasih Prof. Mahdia Dr. Aziah di atas permulaan perkongsian yang menarik tadi. Dapat saya gambarkan di sini, organisasi pendidikan ini merupakan sesuatu organisasi yang dinamik, yang sentiasa berubah secara fleksibel mengikut keperluan semasa demi memenuhi visi dan misi ataupun objektif yang hendak dicapai. Jadi kita kembali kepada Tuan Ismail. Tuan sebelum ini mempunyai pengalaman yang luas dalam dunia pendidikan di peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat pengurusan tertinggi di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang ini. Jadi boleh Tuan kongsikan sedikit gambaran atau budaya organisasi pendidikan berdasarkan pengalaman Tuan sebelum ini. Silakan Tuan. Okey. Jadi terima kasih Encik Akmal selaku moderator, Prof. Dr. Syed dan seterusnya penonton-penonton yang dikasihi sekalian. Jadi saya base banyak pada pengalaman saya lah. Mungkinlah doktor dari sudut teori dan sebagainya. Dari sudut organisasi ni, kalau kita rujuk kepada visi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu dia menyatakan bahawa pendidikan berkualiti. Jadi perkataan di sini ialah perkataan kualiti. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Jadi dalam sesuatu organisasi mestilah ada sesuatu yang boleh diberi dalam bentuk kualiti. Quality is ongoing process. Dia tak ada had. Kalau kita dah sampai ke satu tahap, kita terpaksa naik ke tahap yang lebih tinggi. Itu dikatakan quality. Dan ini siasa diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di semua peringkat, kualiti ialah objektif kita yang perlu kita capaikan. Dan dalam misi kita pula di Kementerian menyatakan bahawa melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti, iaitu sistem pendidikan yang berkualiti juga, untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi dalam kita buat organisasi, sama ada di perangkat kementerian, di perangkat JPN, di perangkat PPD, di perangkat sekolah, kita perlulah meletakkan organisasi kita itu di tahap yang berkualiti, yang sentiasa berusaha untuk melakukan penambahbaikan. Sebab itulah kalau kita lihat pada plan pembangunan, antara perkara-perkara yang cuba diberi penekanan ialah satu, kepimpinan. Didapati bahawa kepimpinan merupakan salah satu ejen yang akan merubah, yang akan transform organisasi. Kalau kita tengok Hellinger pun, dia kata apa? Dia kata dia tidak pernah melihat sekolah
yang berkesan, tetapi pengetua yang tidak berkesan. Dia tak pernah jumpa. Dia hanya jumpa sekolah atau organisasi yang berkesan dengan pengetua yang berkesan. Maksud dia kepimpinan yang berkesan. Sebab itulah pada masa sekarang ni, Kementerian Pendidikan Malaysia memberi penekanan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin. We need orang yang boleh lead. Itu yang paling penting sekali. Follower ni di mana-mana pun ada. Orang yang nak ikut kita tu insya-Allah ada. Tapi orang yang nak lead. Dah lead pula boleh inspire. Ada vision dia yang tersendiri, yang dia boleh gerakkan. Ini yang kadang-kadang X factor ni kena cari. Kalau di peringkat kepengetuaan, ada pula satu elemen kena hadiri pula kursus MPQAL. Kalau lulus di peringkat temuduga dan sebagainya, nanti akan berkursus dan sebagainya, dan adalah ujian-ujian. Kalau melepasi ujian tu, baru dia boleh qualified sampai ke tahap macam itulah. Begitu juga di peringkat pegawai-pegawai, ada juga proses-proses yang sama di peringkat kementerian. Sebab mereka nakkan kepimpinan. Kepimpinan ini sudah menjadi satu yang utama untuk menggerakkan sesuatu organisasi. Dan pada saya memanglah di peringkat kementerian pun, di peringkat JPN pun, di peringkat PPD dan sekolah pun, inilah yang kita cuba bantu. Dan kepimpinan ni kadang-kadang bukannya boleh lahir begitu saja. Kita perlu ada sokongan-sokongan. Sebab itulah kadang-kadang pegawai-pegawai yang baru ataupun mungkin pengarah-pengarah baru pun sekarang ni, saya lihat di peringkat kementerian ada pegawai-pegawai yang akan membimbing mereka. Walaupun kita tahu mereka ni berkaliber, tetapi perlu dibimbing. Begitu juga di peringkat pengetua guru besar, ada pula satu layer lagi dikenali sebagai SIP. SIP ni datang untuk membantu, membimbing. Begitu juga guru-guru kita dari sudut pengajaran. Walaupun kepimpinan ni bukan semestinya melihat secara keseluruhan organisasi yang terlalu besar. Dalam organisasi yang kecil pun, pemimpin juga perlu dibantu. Ada pula SISC membantu pula dari sudut pengajaran pembelajaran. Ini juga kepimpinan, macam mana kita mengurus pembelajaran dalam bilik darjah yang kecil. Ini ialah kaedah-kaedah yang akan kita gunakan. Dan sudah semestilah dalam amalan bidang kerja ni, pada saya lah, nombor satu sekali ialah positif lah. Kalau kita nak mengurus sesuatu bermula dengan negatif, dia akan jadi negatif. Kalau kita bermula dengan positif, dia akan jadi positif. Kita berkembang. Dan sekarang ni, salah satu yang saya tengok diberi penekanan utama ialah dia sudah amanah dan integriti. Sejauh mana kita sebagai pemimpin dalam organisasi, sejauh mana kita sambut segala tanggungjawab itu kita laksanakan, itu bergantung kepada diri kita sendiri. Sebab itulah integriti, tanggungjawab, amanah merupakan sesuatu yang sangat dititik beratkan kalau kita nak memastikan organisasi kita ini berjalan dengan lancar. Dan pada saya, dalam kita memastikan budaya kerja kita ini boleh berjalan, boleh mencapai satu tahap, kita kena ada world class punya pemikiran lah. Jadi sama juga dalam kita mengurus. Kadang-kadang kita memikir bahawa kemudahan-kemudahan yang kita ada ni ialah first classnya, tetapi pemikiran kita masih lagi third class. Apa yang dikatakan third class itu? Kalau kita berurusan dengan pelanggan, pelanggan ialah orang utama. Dan pada saya, kalau kita boleh dalam organisasi memudahkan kerja orang, itulah first class mentality. Tapi kalau kita merumit-rumitkan lagi, menyusah-nyusahkan lagi, yang itu pada saya third class mentality lah. Begitu je macam mana kita melayan orang, bagaimana kita berhadapan mengurus manusia. Tapi pada saya ialah keikhlasan kita untuk membantu organisasi kita, memudahkan orang ramai, tak kiralah di peringkat mana berurusan, itu pada saya adalah sesuatu yang orang yang berminda kelas pertama. Dan di waktu yang sama, kita juga boleh bersaing dengan cara yang betul. Kita ada nilai-nilai yang boleh membantu organisasi kita sebagai contoh. Ini semua akan membantu dari sudut organisasi kita. Memanglah di peringkat
jabatan kadang-kadang kita berhadapan dengan bermacam-macam masalah. Tetapi pada saya, masalah boleh diselesaikan. Yang paling penting ialah ada kaedah-kaedah dia. Jadi di sinilah kadang-kadang yang kita terlupa bahawa kita rasa kita dah sampai satu tahap, tapi kompeten kita tu masih tak sampai lagi. Jadi kadang-kadang kita kena akui bahawa kita masih lagi kompeten. Pada saya kompeten ni boleh dipelajari, tapi yang paling penting sekali ialah sejauh mana nilai-nilai dalam diri kita. Begitulah organisasi yang baik. Saya rumuskan sedikit mestilah berkualiti, mesti ada nilai-nilai yang baik. Jadi begitulah Tuan Director. Okay, terima kasih Tuan Ismail dengan penerangan yang jelas dan mendalam tadi. Saya tertarik dengan satu wording yang perkataan yang dilontarkan oleh Tuan Ismail tadi, kepimpinan pendidikan yang berkesan sudah pasti akan menghasilkan sekolah yang berkesan. Jadi kita bergerak kepada Dr. Azia. Jadi sebagai individu yang kita boleh katakan sebagai pakar lah dalam bidang pendidikan ini, Prof. Azia, boleh tak Prof. Azia kupaskan sikit berkaitan teori atau model organisasi sesebuah sekolah atau institusi pendidikan yang boleh kita kaitkan dengan tajuk kita pada hari ini. Silakan Dr. Baiklah, terima kasih saudara Akmal, saudara moderator kita, dan terima kasih sebab mengiktiraf saya sebagai pakar. Sebenarnya belum pakar lagi. Okey. Saya masih lagi di tahap belajar, dan kita pun lifelong learning, sentiasa belajar. Kalau nak bercerita tentang model, tentang teori, saya rasa baca buku memang sangat banyak model dan teori. Kita ada teori kepimpinan, kita ada teori pengurusan organisasi, kita ada teori dari sudut pengurusan psikologi. Tapi saya merujuk kepada apa yang Tuan Ismail cakap tadi. Saya berminat sebab saya rasa kami gandingan yang baik. Tuan Ismail berkongsi tentang pengalaman, saya berkongsi tentang konsep dan teori. Okey, saya ingin mengupas ada dua teori yang saya rasakan berkaitan dengan untuk mewujudkan budaya sekolah yang berkesan. Satu, teori LMX, Leadership, Members, Exchange, dan yang kedua ialah teori pertukaran sosial, Social Exchange Theory. Okay, saya kupaskan satu-satu. Yang pertama ialah teori LMX. Teori pertukaran antara pemimpin dengan pengikut. Sebenarnya dia bukan bertukar pemimpin jadi pengikut. Tak, sebenarnya dia bertukar dari sudut sistem bata. Apa yang pemimpin sediakan kepada pengikut, pengikut akan balas dengan tingkah laku yang pemimpin inginkan daripada mereka. Itu yang dipanggil leadership members, leaders members exchange. Okay? Dia menekankan tentang bagaimana seseorang pemimpin itu dapat mempengaruhi pengikutnya, stafnya, contohnya di sekolah adalah guru-guru, untuk mengikut dan dipimpin sekali dan bertingkah laku seperti yang diinginkan ke arah mencapai matlamat organisasi. Saya bagi satu contoh. Sekarang ni kita sibuk dengan kepimpinan pengajaran. Kita sibuk kita mewawarkan bahawa seseorang pemimpin di organisasi pendidikan kena ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri ataupun amalan gaya kepimpinan pengajaran. Kalau ikut teori LMX, bila seseorang pemimpin itu memperlihatkan, mengamalkan gaya kepimpinan pengajaran, instructional leadership, maka dia dapat mempengaruhi guru-guru untuk bertingkah laku seperti bermotivasi dalam mengajar, competence dalam mengajar, mempunyai self-efficacy yang tinggi dalam mengajar, committed dengan dia punya pengajaran, dan akhirnya indirectly, secara tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian murid di sekolah tersebut. LMX, sistem bata. Dia provide gaya kepimpinan pengajaran, guru bertindak balas, bagi balik dengan sikap kerja yang baik. Okey, untuk pencapaian akademik. Saya rasa ada dalam kalangan penonton yang masih kurang jelas dengan kepimpinan pengajaran. Kepimpinan pengajaran ni sebenarnya ialah
tingkah laku kepimpinan yang memfokuskan kepada pencapaian akademik. Contohnya kalau seseorang pemimpin dikatakan ada kepimpinan pengajaran, dia akan melakukan apa sahaja usaha untuk memberikan satu persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada murid-murid di sekolah tersebut supaya pencapaian akan meningkat. Contohnya dia adakan library yang kondusif, ada sumber seperti yang Tuan Ismail katakan tadi, cikgu-cikgu dia bagi peluang untuk professional development supaya dia meningkatkan kita panggil dia meningkatkan kepakaran untuk mengajar dengan lebih baik. Yang mendapat manfaat ialah pelajar-pelajar ataupun murid-murid di sekolah. Itu yang dikatakan kepimpinan pengajaran. Okey. Satu lagi ialah social exchange theory, teori pertukaran sosial. Saya rasa dua-dua teori ni sebenarnya dia konsep dia sama, sistem barter. Okey, hang bagi aku bagi hang. Macam tu. Okey, what you give you get back. Macam itulah. Kalau social exchange theory pula, dia pemboleh ubah yang mempengaruhi, pemboleh ubah yang dipengaruhi, dia selain daripada kepimpinan. Contohnya, jika organisasi itu mengamalkan keadilan organisasi. Contoh, sekarang ni ramai yang claim tak ada. Tapi jika sesebuah organisasi itu mengamalkan keadilan organisasi, maka pengikut-pengikut ataupun warga di dalam organisasi itu akan bertindak balas dengan committed, ada sifat kewarganegaraan, citizenship behavior dalam organisasi itu. Bermaksud cuma pemboleh ubahnya sahaja yang mempengaruhi itu selain daripada kepimpinan. Kalau pemboleh ubah yang mempengaruhi itu kepimpinan, kita lebih merujuk dia sebagai teori LMX. Okey. Kalau kita nak tengok dari perspektif dua-dua teori ni, apa yang saya dapat rumuskan bahawa siapa player di sekolah? Okey, selain daripada pemimpin, tentulah guru-guru. Sebab kedua-dua ini menyumbang kepada klien, iaitu pelajar ataupun murid-murid. Jadi saya rasa bersalingan. Dia bertimbal balas. Jika pemimpin menunjukkan tingkah laku kepimpinan yang diingini, maka yang dipimpin itu akan membalas balik dengan tingkah laku dan sikap kerja yang menyokong kepada kepimpinan tersebut. Begitu juga dengan social exchange theory yang mengatakan bahawa jika wujudnya di persekitaran organisasi itu elemen-elemen yang mempengaruhi mereka untuk bersikap positif terhadap kerja mereka, maka ia akan terjema. Saya rasa itu sajalah, dan saya rasa dua teori ini sangat berkait rapatlah dengan pengalaman-pengalaman yang dikongsikan oleh Tuan Ismail. Okey, Okey, terima kasih diucapkan kepada Prof. Nadia Dr. Aziah berkaitan perkongsian teori model organisasi sebuah sekolah itu tadi, yang dijelaskan dua teori lah, teori pertukaran sosial dan teori LMX. Jadi saya rasa penonton semakin ingin tahu berkaitan kupasan tajuk kita pada hari ini. Jadi kita pergi kepada Tuan Ismail semula. Okey, berbalik kepada tajuk bicara kita pada hari ini, pencetus kejayaan organisasi pendidikan di sekolah, antara peranan dan tanggungjawab. Jika kita lihat Tuan Ismail, beberapa sekolah antara sekolah yang hebat, yang disebut-sebut namanya, sebagai pengalaman lah, berdasarkan pengalaman Tuan sebagai seorang pernah menjawab jawatan pengetua di sekolah dan sekarang di peringkat pengusaha tertinggi di Jabatan Pendidikan Negeri, apakah resepi kejayaan sesebuah organisasi pendidikan di sekolah ni, Tuan? Boleh Tuan kongsikan? Okay. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi saya sambunglah nak melihat apakah resepi kejayaan sesebuah sekolah ataupun organisasi lah. Pada saya, sesebuah organisasi ataupun sebuah sekolah, yang pertama sekali dia mesti ada hala tuju. Dia mesti ada vision dan mission. Itu nombor satu. Macam kita naik kapal terbang, kalau kita bermula kapal terbang tu tak tahu di mana nak berhenti, itu menjadi bencana. Jadi kena ada
di mana letaknya. Begitu juga kalau di peringkat lebih tinggi, di PPD, di GPN, di kementerian, dia ada KPI dia. Yang ini telah diletakkan lebih awal. Apa yang dihasratkan jelas kepada orang lain. Itulah hasrat kita. Dan kadang-kadang untuk mencapai perkara-perkara begini, kita kena membina strategi-strategi. Strategi-strategi sangat penting. Dan strategi-strategi ini pula ada yang mengena, ada yang tak mengena. Jadi ini bergantung kepada kebijaksanaan lah bagaimana orang mengatur. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tahu strategi itu tak boleh dicapai, jangan buat. Orang akan kata you plan to fail. Awal-awal dah fail lah. Jadi kena pijak di bumi nyata. Yang kedua, kalau kita nak melihat pendidikan kita dalam organisasi yang bergerak, mesti yang saya ulang sekali lagi ialah kepimpinan. There must be a leader. Orang yang boleh menggerakkannya. Macam saya kata tadilah, sekolah yang berkesan mesti ada kepimpinan yang berkesan. Dan dalam organisasi ini nak memastikan pendidikan kita lebih berkembang, pada saya salah satu ialah kita mesti mengutamakan anak murid kita. Sebab tu kadang-kadang saya pergi pada cikgu-cikgu, saya tanya, sayang ada anak murid? Kalau jawapan dia tak sayang, dia tak sesuai jadi cikgu. Seterusnya para penonton, yang perlu ada dalam kita memastikan sistem pendidikan kita boleh mencapai ialah ada budaya penyayang. Kita mesti sayang pada semua anak murid kita. Kita care, kita ambil berat. Di kantin, kadang kita tegur je. Saya pun dulu suka mengusik budak. Kadang-kadang bila lalu tu budak kata, makan cikgu? Boleh juga saya kata. Saya tahu dia memang takkan belanja saya. Tapi ini cara kita menunjukkan bahawa kita part of sayang kepada mereka. Dan salah satu saya rasa untuk bagi pendidikan kita ni, anak murid kita suka ialah mesti mudah akses lah kepada maklumat. Dan Alhamdulillah, kebanyakan sekolah-sekolah kita sekarang ni dengan sistem ni ada, mereka boleh akses lah anak-anak murid kita. Tapi yang paling penting ialah kalau anak murid kita ni boleh akses semua maklumat, sistem pembelajaran kita akan menjadi lebih terbuka. Dan saya melihat dalam organisasi pendidikan ni, peranan cikgu. Hebat macam mana pun kementerian, hebat macam mana pun JPN, hebat macam mana pun PPD, hebat macam mana pun pengetua guru besar, yang akan memastikan anak murid ni berjaya ialah cikgu. Dan siapa yang close contact dengan anak murid ni ialah cikgu. Sebab tu kita kena memastikan cikgu kita ni very competent, ada nilai-nilai yang betul-betul membantu anak murid, sebab mereka lah yang akan membuat perubahan. Kita di perangkat JPN, macam saya perangkat JPN, saya boleh merancang, saya boleh bagi arahan, tetapi bolehkah saya make sure benda itu berlaku di perangkat dalam kelas. Sebab itulah sekarang ni Alhamdulillah kita ada SISC yang membantu di middle leaders di peringkat sekolah, middle leaders pula bantu dia, cikgu-cikgu dia, dan kita harap ini akan berlaku. Jadi kita tingkatkan kualiti cikgu-cikgu kita. Dan satu yang menarik ialah sekarang ni penekanan banyak diberi kepada nilai-nilai dan juga adab. Sebab itulah kadang-kadang bila kita menilai seseorang, kita juga melihat dari sudut mana dia bertingkah laku. Ini sangat penting. Dulu tak ada. Dulu kadang-kadang kita tengok result dia okey ni, perangai pun teruk, dia ni okey lah. Tetapi ini tidak menepati ya. Dan untuk mencapai semua perkara ni, satu perkara kita jangan lupa. Dia bukannya kerja seorang. Bukan hanya kerja cikgu saja. Dia melibatkan kerja semua pihak. Sebab itulah dalam kita memastikan organisasi pendidikan kita ni, kita perlu membina engagement ataupun jalinan. Tak kira lah jalinan di peringkat mana sekalipun. Memanglah kita dah ada PIBG, PIBK. Tetapi kalau bolehlah kita perluaskan. Misalnya dengan USM, misalnya dengan NGO, dengan Tok Imam, semua. Saya pernah kadang-kadang bila bermesyuarat, bila timbul saja hal-hal berkaitan dengan anak murid ni, semua mata agensi semua ke arah pendidikan. Saya kata no. You orang pun ada share juga sama-sama. Jadi sekarang ni saya rasa dia lebih terbuka, engagement dengan semua pihak sudah berlaku, dan pendidikan ni bukannya untuk cikgu saja. Pendidikan ni sudah menjadi hak untuk semua. Semua kena sama-sama membantu. Barulah kita boleh melihat kejayaan itu. Kalau tidak nanti satu pihak saja
menyelesaikan, satu pihak tak menyelesaikan. Jadi begitulah resipi yang serba sedikit lah yang saya lihat untuk memastikan dunia pendidikan kita ni lebih dinamik lah. Okey, terima kasih di atas pandangan dan juga perkongsian daripada Tuan Ismail itu tadi. Pada saya sangat bernilailah pandangan daripada yang pada jangkaan saya seorang senior yang dalam pendidikan yang luas ataupun kaya dengan pengalaman. Jadi dapat saya gambarkan di sini yang penting untuk kejayaan organisasi sebuah sekolah itu sokongan ataupun kerjasama daripada komuniti sekolah itu sendiri sangat penting untuk menyokong kejayaan sesebuah organisasi yang dinamakan sekolah lah. Okey, jadi kita bergerak kepada Prof. Madya Dr. Aziah. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Ismail tadi, kejayaan sesebuah organisasi di sekolah itu hanya akan timbul sekiranya komuniti ataupun mereka-mereka yang berada dalam organisasi itu sendiri memberikan komitmen yang tinggi. Jadi untuk mencapai sesuatu kejayaan itu bukannya perkara yang mudah dan dia memerlukan kerjasama yang sangat jitu daripada semua ahli kelompok sekolah tersebut, dan key point ataupun hasratnya adalah untuk menghasilkan kejayaan ataupun kemenjadian pelajar ataupun murid-murid kita lah. Jadi daripada pandangan Prof. Madya Dr. Aziah, ada tak ataupun boleh berkongsi sedikit dalam konteks penyelidikan dalam pendidikan, penemuan-penemuan kajian yang mampu memberikan kita jawapan yang jelas berkaitan kepada faktor penyumbang kejayaan sesebuah organisasi di sekolah ini? Silakan Prof. Okey, terima kasih Saudara Akmal. Saya ingatkan tadi Akmal nak tanya saya tentang resepi juga. Saya sensitif sikit resepi ni sebab kita work from home kan. Dia resepi masakan pula jadinya. Tapi saya tertariklah dengan kupasan daripada Tuan Ismail tadi. Sebenarnya apa yang saya nak huraikan tu adalah hampir sama dengan apa yang dihuraikan oleh Tuan Ismail. Tapi saya nak highlight kat sini satu yang penting ialah faktor kepimpinan. Sebenarnya saya nak share lah. Saya pernah melakukan satu kajian berkaitan dengan sekolah-sekolah yang kita kategorikan from zero to hero. Lagi satu, sikap yang ditanamkan di dalam diri murid itu sendiri, macam yang Tuan Ismail mention tadi, yang Tuan Ismail jelaskan tadi tentang nilai, tentang hormat menghormati, memang ada, memang wujud. Dan sekolah pedalaman, murid dia nak pergi jumpa saya cakap bahasa Inggeris. Dia tak cakap bahasa Melayu, tapi dia cakap bahasa Inggeris. Bila saya tanya tentang apakah resepi, jadi macam tu, sebab kita kena tengok dia tengoklah dari sudut latar belakang dia dulu. Sebenarnya bermula daripada inisiatif pemimpin sekolah itu sendiri. Dia yang initiate, dia yang strategize, dan dia yang membentuk budaya organisasi tu. Organisasi tu ada sikap kasih sayang terhadap murid dia. Jadi dia bawa, dia pimpin bersama-sama cikgu-cikgu ni untuk ke arah itu. Dan satu daripada aspek yang saya tanya tentang pemilihan guru. Pemilihan guru yang macam mana yang dia prefer ataupun dia lebih cenderung untuk dibawa masuk ke organisasi tu. Dia kata dia lebih suka guru-guru baru. Sebab guru-guru baru dia tidak ada latar belakang budaya organisasi yang lain. Jadi dia boleh mold, dia boleh bentuk. Jadi bagi saya, dapatan yang saya dapat ini, dia adalah menyokong kepada apa yang Tuan Ismail katakan tadi, juga kajian-kajian lain. Kajian Halinger, kajian Bas, Leithwood dan sebagainya. Pemimpin dan kepimpinan adalah aspek terpenting. Tapi saya nak bawakan satu lagi aspek yang saya rasa menarik, sebab saya rasa aspek-aspek yang lain, faktor-faktor yang lain memang dah ditekankan oleh Tuan Ismail. Tapi ada satu lagi aspek yang dia mula muncul dalam bidang pendidikan, iaitu aspek kepengikutan, followership. Followership ini sebenarnya dia berasal daripada industri. Tapi sekarang ni kita pun nak tengok dalam bidang organisasi pendidikan, kerana kalaulah pemimpin sahaja yang
main peranan, tak disambut dengan baik oleh pengikut-pengikut dia. Tak jadi juga sebab dia kena hand in hand. Okey, dia kena bergabung antara dua player ni. Sebab ini adalah player-player yang kita kata akan menjadikan organisasi pendidikan itu, organisasi sekolah itu tangkas untuk berhadapan dengan cabaran, menjadi dinamik. Okey. Kepengikutan ini saya sebenarnya baru sahaja come across dengan term ini ataupun istilah ini. Dia lebih melihat kepada sejauh manakah guru ataupun pengikut-pengikut di dalam organisasi itu berperanan sebagai pengikut yang berkesan. Saya merujuk kepada Shelf 2008. Dia kata dia kategorikan jenis kepengikutan ini kepada 4 jenis. Yang pertama ialah pengikut yang menjadi partner, rakan kongsi. Bila dia kata rakan kongsi itu, bermaksud dia boleh susah senang. Okey, nak capai matlamat, dia boleh susah senang dengan organisasi itu. Dan kadang-kala dia sanggup tanggung risiko. Contohnya nak siapkan modul untuk budak-budak yang tak boleh akses internet ketika COVID. Dia sanggup ni minta surat kebenaran, pergi dekat sekolah, photostat dan sebagainya ketika MCO dulu. Okey, itu satu contoh. Kadang-kala cikgu-cikgu ni sanggup keluarkan duit untuk menceriakan sekolah supaya budak-budak ni, murid-murid ni dapat belajar dengan lebih kondusif, belikan buku dan sebagainya. Itu rakan kongsi. Itu rakan kongsi. Maksudnya dia partner kepada sekolah dan dia tidak ragu-ragu untuk berkorban. Okey, sebab dia memang sayangkan murid dia, dia memang hormatkan murid dia dan sebagainya. Yang kedua ialah individualis. Individualis ni dia wujud dalam organisasi. Dia pentingkan diri sendiri. Okey, kalau kerja-kerja ataupun setiap tugasan yang diberikan itu tidak memberi manfaat kepada dia secara peribadi, dia akan cuba untuk tidak lakukannya. Okey, yang ini yang sebenarnya walaupun pemimpin baik, dia akan datang masalah jugalah kalau kita ada pengikut yang sebegini. Okey, yang ketiga ialah implementer. Implementer ni dia ikut arahan. Suruh buat dia buat, tak suruh buat dia tak akan buat lah. Yang ini susah sikit lah kita nak tanamkan innovative behavior dan sebagainya. Ini kena kerja keras sikit lah. Dan yang keempat ialah resource. Resource ni dia akan buat seminimum yang boleh untuk kekal dalam organisasi tu. Maksud di sini ialah comfort zone lah. Comfort zone duduk aja kat situ. Dia kata okey buatlah ala kadar aja buat, okeylah, tak payahlah nak beria sangat. Kita pun makan gaji. Kan, kita pun makan gaji tiap-tiap bulan dapat duit. Ada orang macam tu, saya tak nafikan. Tapi saya rasa penonton-penonton kat sini adalah orang yang nombor satu, pengikut yang nombor satu. Tapi balik semulalah kepada diri kita. Sama ada kita pemimpin ataupun kita pengikut, yang mana satu kita. Okay, terutamanya yang pengikut, yang mana satu kita. Kita ada pemimpin yang hebat, kita kata pemimpin perlu memainkan peranan bla 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 bla. Tetapi kita ni yang bagaimana? Jadi tepuk dada, tanya selera lah. Maksudnya tanya diri sendiri, kat mana kita nak letakkan diri kita dalam organisasi. Saya rasa dua faktor ni penting, kepimpinan dan kepengikutan. Sebab kepengikutan itulah yang kita kaitkan dengan bagaimana sikap kerja dia dan sebagainya. Bila dua ni dah cantik, barulah datang sumber yang lain. Macam Tuan Ismail kata tadi, dari sudut NGO-nya, engagement-nya, kalau hal-hal rumah tangga dalam tu tak settle, kita nak panggil orang luar pula, dia tak akan jadilah. So saya rasa itulah Encik Ahmad tentang perkara ni. Okey, baiklah saudara sekalian, dengan kenyataan yang ataupun perkongsian dikongsikan oleh Dr. Aziah tadi, jelas di sini menyatakan bahawa apa yang dikatakan oleh Tuan Ismail tadi, untuk mewujudkan sebuah organisasi yang berjaya di peringkat sekolah, jadi memerlukan sokongan daripada komuniti sekolah itu sendiri, dan diperkukuhkan lagi dengan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Dr. Aziah sendiri dan juga pengkaji-pengkaji yang telah mengkaji dalam bidang ini. Dan saya rasa sokongan daripada ahli organisasi itu sangat penting, di samping adanya wujud elemen kepimpinan yang berkesan di peringkat sekolah. Jadi
pada saya yang terakhir lah, okey, bagi yang terakhir lah soalan. Jadi kita bukalah soalan ataupun kita bukalah peluang dan ruang kepada kedua-dua ahli panel kita. Apakah ucapan ataupun pesanan kepada penonton-penonton ataupun rakan-rakan guru, rakan-rakan pendidik kita yang menonton, yang masih setia menonton kita sehingga ke saat ini, sebagai panduan dan motivasi lah kepada mereka untuk terus memberikan yang terbaik dalam dunia pendidikan. Jadi kita boleh mulakan dengan Tuan Ismail. Silakan Tuan. Jadi terima kasih ya. Saya ni dalam dunia pendidikan ni lebih kurang 3 tahun ni saya pernah bekerja di pendidikan swasta lah, sekolah swasta. Jadi budaya sekolah swasta pun lebih kurang macam budaya sekolah kerajaan lah, cuma kadang-kadang cara mereka mengurus tu mungkin ada sedikit berbeza. Dan 32 tahun lebih kurang adalah di pendidikan sektor kerajaan lah. Jadi dalam 35 tahun lah bercampur dengan swasta dan juga kerajaan. Dan saya melihat bahawa mengurus pendidikan ni ada cabaran dia. Bukan maksudnya pendidikan ini tak ada cabaran. Ada cabaran dan cabaran dia besar. Dan kita lihat pun dalam pendidikan ni pun ada 5 juta murid. Ramai. Ada 1,5 juta guru yang terlibat dalam pendidikan ni pun ramai. Dan tentulah dalam membuat keputusan pun bukanlah perkara yang mudah, kena lihat semua aspek. Tetapi alhamdulillah negara kita sekarang ni dia ada plan pembangunan. Plan pembangunan kita ni telah disusun dengan begitu rapi dan telah diletakkan apa sasaran-sasaran dia. Dan kerja kita jadi lebih mudah sebab kita boleh melihat apa yang telah diletakkan. Boleh capai ke tak boleh capai ke, itu memerlukan inisiatif daripada kita. Kitalah yang akan merubah dunia pendidikan ini. Kitalah yang akan transform dunia pendidikan ini. Dan ini bukanlah satu tugas yang mudah. Dan saya percaya sesiapa saja yang bergelar guru, inilah matlamat kita. Kalau kita gagal untuk memastikan dunia pendidikan kita ini dapat berfungsi, dapat memenuhi, dapat melahirkan modal insan untuk perkembangan negara kita, tentulah amat malanglah kalau kita tidak dapat memikul tanggungjawab ini. Dari sudut susah senang cabaran, itu merupakan sesuatu yang lumrahlah dalam kehidupan. Tiap-tiap perkara ada jawapannya. Tiap-tiap perkara ada ubatnya. Dan insya-Allah lah kalau kita berganding bahu, kita sama-sama fokus, jangan hilang fokus, kita bina pendidikan kita ini, insya-Allah pendidikan kita ini akan berada di tahap dunia. Dan yang paling penting pada saya ialah dapat memenuhi semua rakyat Malaysia agar dapat menyumbang kepada pembangunan negara kita ini. Dan di waktu yang sama kita dapat membina masyarakat kita yang berakhlak tinggi, yang ada nilai-nilai, boleh tolong-menolong, dan di akhirnya menjurus kepada perpaduan. Ini yang paling penting, menjurus perpaduan supaya pendidikan ini sebagai alat untuk kita mewujudkan suasana harmoni di negara kita, saling dapat cari makan bersama-sama, dapat hidup bersama-sama, dapat main bersama-sama dan menikmatilah kehidupan secara bersama-sama. Jadi itu harapan saya lah, Tuan Moderator. Okay, terima kasih Tuan Ismail di atas perkongsian dan juga sedikit pesanan kepada rakan-rakan penonton kita pada hari ini. Jadi kita teruskan kepada Profesor Madan Dr. Aziah untuk sedikit ucapan ataupun sedikit pesanan kepada rakan penonton kita pada hari ini. Silakan Doktor. Terima kasih Saudara Akmal. Saya sebenarnya tak adalah nak pesan apa-apa, sebab saya rasa saya pun masih lagi dalam peringkat belajar. Saya berkongsi apa yang sedikit yang saya ada. Okey, tapi saya cuba untuk menarik perhatian kembali kepada tajuk kita, pencetus kejayaan organisasi sekolah. Siapa yang dicetuskan? Siapa yang jadi pencetus? Jadi bagi saya, bila inginkan organisasi kita, khususnya organisasi sekolah, ke arah yang kita nak bawa, maka setiap orang
patut tahu peranan dia dan setiap orang patut memainkan peranan dia. Kadang-kadang tak perlu pun ada pencetus, tak perlu dicetus. Kadang-kadang dia boleh bergerak sendiri. Okey, saya rasa bila kita ada keinginan, passionate, kita ada rasa sayang kepada individu murid kita, insya-Allah bagi saya dia akan tercetus dengan sendirinya dalam diri kita untuk sentiasa memperbaiki diri, untuk mengambil bahagian, untuk memainkan peranan dalam organisasi supaya organisasi itu ke arah yang kita nak bawa. Okey, saya rasa itu sajalah Saudara Akmal yang dapat saya kongsikan. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Aziah di atas sedikit ucapan ataupun pesanan kepada para penuntut itu tadi. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan, penonton yang saya kasihi sekalian, marilah kita bersama-sama membentuk dan bekerjasama untuk mempertabatkan sistem pendidikan di negara kita agar memastikan semua murid dan semua pelajar kita mendapat pendidikan yang terbaik dan membentuk kemejadian murid yang seperti yang diharapkan. Dengan itu sekian sahaja untuk bicara profesional pendidikan Pulau Pinang kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Tuan Ismail bin Muhammad Said, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, dan juga Profesor Madya Dr. Aziah binti Ismail, Timbalan Dekan Penyelidikan Inovasi di Bersama Industri Komuniti Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, yang telah sudi berkongsi ilmu dan idea yang pada jangkaan saya boleh memberikan gambaran baru ataupun suntikan inspirasi kepada semua warga pendidik untuk terus mengekalkan kecemerlangan pendidikan. Saya terus doakan Tuan Ismail dan juga yang berusaha Prof Madya Dr. Aziah terus memberikan sumbangan bakti sebagai peneraju pendidikan yang cemerlang dan menjadi orang kata menjadi idola lah kepada rakan-rakan pendidik kita. Jadi saya akhiri bicara profesional kita hari ini dengan serangkap pantun, iaitu petang datang para tamu, jauh datang dari seberang sana. Bersamalah kita menimba ilmu agar menjadi manusia berjasa. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton pada hari ini. Semoga ilmu yang diperolehi dapat dimanfaatkan demi kecemerlangan dan kegemilangan pendidikan di negara kita. Semoga kita bertemu lagi di bual bicara yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.